Dua gencatan senjata yang rapuh kini di hujung tanduk dan kedua-duanya menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Di Lubnan, gencatan senjata selama 10 hari masih bertahan nyawa-nyawa ikan. Tentera masih berada di tempat. Hizbullah menetapkan syarat dan orang awam diberi amaran supaya menjauhkan diri. Sementara itu, Iran telah mengetatkan kawalannya di Selat Hormuz, walaupun Presiden Trump menyatakan bahwa rundingan berjalan dengan baik. Jadi yang mana akan berlaku dahulu, satu kemajuan besar atau serangan semula? Jerusalem Init bermula sekarang. Selamat kembali ke Jerusalem Initiator di JNS TV. Josh Hasten di sini bersama Alex Trayman di Jerusalem. Alex, Israel dan Lubnan telah mencapai perjanjian gencatan senjata selama 10 hari. Ini susulan perbincangan di Amerika Syarikat bersama Mark Rubio, Setiausaha Negara. Anda ada Yichil Leiter, Duta Israel ke Amerika Syarikat, dan Nada Khambada Muawad, Duta Lubnan ke Amerika Syarikat di sana. Kita sekarang berada pada hari kelima. Bagaimana keadaan dengan gencatan senjata 10 hari ini? Baik, kita kena asingkan dua perkara ini. Pertama ialah gencatan senjata 10 hari. Kedua ialah rundingan politik yang sedang berlangsung sekarang antara Israel dan Lubnan. Sudah tentu kedua-duanya berkaitan, tetapi setiap satu perlu dilihat secara berasingan. Untuk yang pertama, terdapat gencatan senjata 10 hari ini. Gencatan senjata 10 hari ini banyak berkait rapat dengan gencatan senjata yang sedang berlaku sekarang, yaitu gencatan senjata 14 hari antara Amerika Syarikat dan Iran. Iran mengatakan mereka mahu gencatan senjata itu turut merangkumi Lubnan. Iran berharap jika permusuhan berakhir, mereka akan dapat mengekalkan barisan hadapan mereka terhadap Israel, Yaitu organisasi pengganas Hizbullah, yang pada dasarnya telah menundukkan Lubnan. Jadi di satu pihak Anda ada proses 10 hari ini yang telah dijamin oleh Presiden. Dan kami juga melihat laporan bahawa melalui ciapan dan hantaran di Truth Social, Presiden telah menuntut agar Israel menghentikan pengeboman. Sudah tentu, tuntutan itu dibuat selepas pengumuman gencatan senjata 10 hari. Jadi, dia menuntut sesuatu yang Israel sudah pun bersetuju. Tetapi itu bertujuan untuk memberi ruang kepada Amerika Syarikat untuk berunding dengan Iran tanpa menjadikan isu Lebanon sebagai alasan. Betul. Amerika Syarikat tidak mahu sebarang alasan dalam usaha mereka untuk berunding dengan Iran. Sebab itulah berlaku keadaan yang terhenti dan bermula semula di Lubnan. Sekarang sudah tentu gencatan senjata syarat dengan muatan politik. Namun begitu, ia juga mungkin mempunyai nilai ketenteraan. Saya rasa ramai orang selalunya tidak sedar betapa banyak amunisi yang telah digunakan oleh Amerika Syarikat dan Israel dalam kempen ketenteraan mereka terhadap Iran dan Lebanon. Gencatan senjata adalah peluang untuk menambah stok dan melakukannya tanpa berada di bawah serangan. Saya rasa bandar-bandar di utara dan seluruh Israel berasa selesa apabila mendapat tempoh ketenangan selepas tempoh yang panjang, kira-kira 6 minggu pengeboman berterusan. Masih ada kemungkinan besar bahawa perang di Iran ini mungkin akan berterusan. Ada kemungkinan besar bahawa gencatan senjata di Lubnan akan gagal. Walaupun begitu, saya akan katakan bahawa rundingan politik yang sedang berlangsung di Washington ini memberi anda satu petunjuk. Perdana Menteri Netanyahu sedang mencari jalan keluar daripada konflik dengan Lubnan berbanding melancarkan operasi darat besar-besaran. Sebentar lagi, saya ingin kembali kepada komen Presiden Trump yang menuntut Israel mengekalkan gencatan senjata dan tidak menyerang Lubnan. Tetapi terlebih dahulu, Perdana Menteri Netanyahu menegaskan bahawa tentera Israel akan kekal di darat di Lubnan. Mereka mempunyai zon penampan di sana kira-kira 10 km. Perdana Menteri Netanyahu juga berkata bahawa Hezbollah mesti dilucutkan senjata. Mari kita saksikan klip ini. Kita mempunyai peluang untuk membuat perjanjian damai bersejarah dengan Lubnan. Presiden Trump berhasrat untuk menjemput saya dan Presiden Lubnan bagi cuba memajukan perjanjian ini. Peluang ini wujud kerana sejak Perang Kebangkitan, kita telah mengubah sepenuhnya keseimbangan kuasa di Lubnan. Saya menyahut seruan itu dan saya bersetuju untuk mengambil masa rehat atau lebih tepat lagi, gencatan senjata sementara selama 10 hari bagi cuba mengajukan perjanjian yang telah kita mula bincangkan dengan pertemuan para duta di Washington. Kita akan kekal di Lubnan dalam zon keselamatan yang diperkuatkan. Ini bukan 5 titik yang wujud sebelum pengepungan bandar-bandar. Ini adalah zon keselamatan yang bermula dari laut dan berterusan hingga ke Radov
dan kawasan sekitar Gunung Hermon sehingga ke sempadan Syria. Zon keselamatan dengan ketebalan 10 km, yang mana ia jauh lebih kuat, jauh lebih intens, jauh lebih berterusan dan jauh lebih kukuh daripada apa yang kita ada sebelum ini. Alex, sekali lagi, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahawa diam dibalas dengan diam bukan lagi paradigma. Itu sebenarnya bukan lagi keadaannya. Tentera Israel masih berada di tanah Lebanon. Betul, jika anda fikirkan tentang apa matlamat Israel dalam operasi mereka di Lubnan, anda dengar banyak perbincangan daripada tentera, daripada pemimpin di utara hingga pemimpin politik yang lain. Mereka mengatakan bahawa matlamat Israel sepatutnya mengambil semua tanah antara sempadan Israel dan Sungai Latani. Jadi Israel telah melakukannya. Mereka telah mengambil semua tanah itu. Malah lebih daripada itu, mereka telah merobohkan kebanyakan rumah antara sempadan Israel dan Sungai Latani, mewujudkan zon penampan yang besar. Anda bercakap tentang dalam beberapa kes, 10 km dalam beberapa kes, malah lebih jauh daripada itu, hampir mewujudkan sempadan baru antara Israel dan Lubnan. Israel ingin mengekalkan zon yang mereka telah ratakan itu sebagai zon penampan yang diperluaskan. Kali terakhir Israel mewujudkan gencatan senjata ini pada November 2024 dengan Lubnan. Mereka bersetuju untuk mengekalkan 5 titik strategik di selatan Lubnan untuk menghalang Hizbullah dipersenjatai semula di selatan Lubnan. Sekarang, apa yang kita lihat? Mereka mempunyai 5 titik strategik ini, tetapi terdapat pergerakan senjata dan peralatan lain milik operatif Hizbullah kembali ke bahagian selatan Lubnan. Apa yang Netanyahu lakukan di sini ialah berkata, tidak, itu bukan keadaannya. Keadaannya ialah IDF menawal semua wilayah di belakang apa yang beliau panggil sebagai garisan kuning. Dan itu adalah istilah yang serupa dengan apa yang Anda ada di Gaza, di mana garisan penandaan antara kawasan yang Hamas kawal, 47% Gaza yang Hamas kawal, dan 53% Gaza yang Israel kawal, ditandakan dengan garisan kuning. Jadi sekarang Anda ada satu lagi garisan kuning di selatan Lubnan, dan itu adalah petanda kuat bahawa Israel tidak akan meninggalkan kawasan itu dalam masa terdekat. Dan Israel tidak bercakap tentang meninggalkan kawasan itu dalam masa terdekat. Jadi sekarang mereka menguasai kawasan itu. Dan Anda lihat apa yang Hizbullah telah lakukan. Mereka telah bergerak ke utara. Mereka terpaksa bergerak ke utara kerana mereka tahu matlamat Israel adalah untuk menguasai kawasan hingga ke Sungai Litani. Dan dalam banyak kes, mereka berkubu di bandar seperti Bin Sheba, pekan seperti Bin Sheba dalam bandar seperti Beirut. Dan saya rasa tidak mungkin Israel akan melalui seluruh Beirut dan cuba mencari Hizbullah. Di kawasan bandar yang sangat padat penduduk ini, dalam apa yang sepatutnya menjadi sebuah negara berdaulat. Alex, saya ingin kembali kepada komen-komen oleh Presiden Trump. Kami menerimanya sejurus sebelum Syabat pada hari Jumat di sini di Israel yang mengatakan bahawa Israel dilarang mengebom kedudukan Hizbullah di Lubnan. Terdapat juga laporan di media sosial yang belum disahkan bahawa beliau seolah-olah menarik balik kenyataan itu sedikit dengan mengatakan tidak, jika Hizbullah menyerang, Israel boleh. Sebenarnya saya tidak dapat mengesahkan perkara itu, tetapi apa pendapat anda tentang kenyataan terbuka ini? Presiden Amerika Syarikat berkata di Truth Social miliknya, Israel Anda dilarang menyerang Hizbullah. Baiklah, pertama sekali lagi, komen-komen ini dibuat selepas terdapat persetujuan mengenai pengumuman gencatan senjata antara Lubnan dan Israel. Jadi, bukannya Trump berkata di tengah-tengah kempen pengeboman bahawa Israel mesti berhenti secara tiba-tiba. Mereka tidak dibenarkan mengebom lagi. Israel sudah pun bersetuju untuk gencatan senjata. Dan kemudian, Presiden Trump mula bercakap besar. Dan saya rasa apa yang dia lakukan adalah menunjukkan kepada orang Iran bahawa dia boleh menahan Israel, betul? Dan saya rasa bagi Israel itu bukanlah kedudukan yang buruk. Ia seolah-olah berkata, cuba tahan saya sudah bersedia untuk bertindak. Jadi Trump kata, tidak, saya sedang menahan mereka. Tapi dia hanya menahan mereka selama 10 hari, betul? Ada gencatan senjata selama 10 hari. Sekarang, saya rasa ada kemungkinan besar bahawa gencatan senjata dengan Lubnan ini akan dilanjutkan. Tetapi dari segi apa yang Trump katakan dan komitmen Israel, anda hanya bercakap tentang tempoh 10 hari sahaja. Sekarang, Israel juga berkata bahawa mereka berhak untuk menyerang jika mereka melihat pergerakan pengganas atau jika ada ancaman yang bakal berlaku. Dan kita juga telah melihat pegawai-pegawai Amerika Syarikat seolah-olah bercanggah dengan Presiden Trump, menyatakan bahawa, ya, sebenarnya syarat-syarat gencatan senjata itu adalah begitu. Jika Hizbullah membuat pergerakan yang dirasakan Israel melanggar keselamatan atau pertahanannya, Israel akan menyerang dalam kes-kes tersebut. Tetapi
Apa yang Israel tidak akan lakukan ialah melancarkan kampen serangan udara besar-besaran, seperti yang kita lihat sebelum gencatan senjata bermula. Ketika Israel menyerang lebih daripada 170 sasaran dalam masa 10 menit, ia merupakan kampen udara terbesar dalam tempoh yang begitu singkat yang pernah dilancarkan oleh Israel pada pendapat saya. Jadi, Trump pada dasarnya berkata Israel tidak boleh melakukan perkara itu lagi. Jika Hizbullah mula bergerak ke arah sempadan, Anda boleh pasti 100% bahawa Israel akan menyerang untuk melindungi kepentingan keselamatannya. Jadi kita ada gencatan senjata ini, Alex. Namun begitu, ketua salah satu majlis perbandaran di Sempadan Utara berkata, perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Dia menyebutnya sebagai hukuman mati yang menunggu pembunuhan beramai-ramai seterusnya. Itu yang berlaku. Sebenarnya, 2 askar Israel telah terbunuh. Seorang baru sahaja diumumkan beberapa menit yang lalu, seorang lagi sepanjang hujung minggu. Pegawai waran Barak Kalfon. 40 tahun seorang askar Brigade Paijun. Jadi ada gencatan senjata. 2 askar masih lagi. Mereka berkata bahawa 2 askar telah terbunuh sepanjang hujung minggu. Mungkin terkena periuk api yang dipasang menjelang gencatan senjata. Jadi itu sesuatu yang perlu kita periksa. Dan saya rasa itu adalah sebahagian daripada pertimbangan di sini. Di satu pihak, seperti yang Anda sebutkan, Anda mempunyai pemimpin di utara di mana bandar-bandar mereka telah dibedil habis-habisan dan mereka tidak mahu Hizbullah wujud lagi. Sekarang apa yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu ialah beliau telah mengemukakan hujah bahawa sebelum perang ini, Hizbullah mempunyai kira-kira 150,000 roket dan peluru berpandu yang boleh menghujani seluruh negara Israel. Dan jumlah itu telah dikurangkan kira-kira 90% menurut anggaran Israel. Mereka telah dipindahkan jauh dari sempadan Israel di mana mereka benar-benar menjadi ancaman. Berpotensi untuk melintasi sempadan bersama pengganas Radwan dan melakukan serangan gaya 7 Oktober ke atas komuniti di utara ini. Sekarang mereka tidak lagi wujud berhampiran sempadan Lubnan Israel dan kampung-kampung tempatan ini yang berada di selatan Lubnan, Angkatan Pertahanan Israel masuk ke rumah-rumah ini dan mereka mendapati bahawa hampir setiap rumah digunakan sebagai tempat simpanan untuk senapang serbu, untuk RPG, untuk peluru berpandu anti kereta kebal. Jadi Israel telah meratakan rumah-rumah itu. Jadi, ancaman peluru berpandu anti kereta kebal, RPG, dan serangan terus ke bandar-bandar ini dari kawasan berhampiran sempadan sudah tidak ada lagi. Israel pada ketika ini tidak akan masuk ke Beirut dan mula menyisir rumah ke rumah. Ia adalah situasi yang berbeza daripada apa yang berlaku di jalur Gaza. Di Gaza, seluruh kawasan itu dikawal oleh Hamas, sebuah organisasi pengganas. Di dalam Lubnan, Lubnan sepatutnya menjadi sebuah negara berdaulat. Sekarang, kedaulatan itu telah dicabuli, ditundukkan oleh Hizbullah. Hizbullah adalah sebahagian daripada struktur pemerintahan, tetapi mereka bukan keseluruhan struktur pemerintahan. Presiden Lubnan bukan ahli Hizbullah. Perdana Menteri Lubnan tidak ada kaitan dengan Hizbullah. Sebenarnya, Lubnan adalah sebuah negara yang hampir terbahagi kepada 1/3, 1/3, 1/3, yaitu Kristen, Sunni, dan Syiah. Kini, golongan Syiah menyokong Hizbullah. Golongan Sunni tidak menyokong Hizbullah. Dan golongan Kristian mungkin tidak menyokong sama ada golongan Sunni atau Syiah di dalam Lubnan. Jadi, negara ini mahu Hizbullah disingkirkan. Negara ini sangat terdesak, mahu Hizbullah dikeluarkan daripada politik. Mereka tidak mahu Hizbullah menjadi satu kuasa tentera di dalam Lubnan. Kerana apa akibatnya? Itu mengancam keselamatan negara mereka kerana jika mereka menyerang Israel, Israel akan menghentam Lubnan. Jadi sekarang timbul juga persoalan tentang rundingan gencatan senjata, di mana Israel mengisytiharkan gencatan senjata dengan Lubnan. Tetapi Lubnan sebagai sebuah entiti tidak menyerang Israel. Yang menyerang Israel ialah Hizbullah sebagai sebuah entiti. Dan Hizbullah sebagai sebuah entiti bukanlah satu pihak kepada gencatan senjata itu. Jadi Alex, itulah persoalannya. Selama 20 tahun yang lalu, kerajaan Lubnan telah gagal atau memutuskan mereka tidak mahu melucutkan senjata Hizbullah. Adakah Anda fikir dalam senario baharu ini dengan Israel berbincang secara langsung dengan Lubnan? Sekali lagi, gencatan senjata tidak bermakna ia akan kekal. Tetapi adakah Anda percaya bahawa kerajaan Lubnan telah mengubah pendirian mereka? Mereka sebenarnya akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap Hizbullah selepas 20 tahun saya bercakap tentang penghujung perang Lubnan kedua. Mereka sepatutnya sudah menangani Hizbullah. Mereka masih belum melakukannya. Jelas bahawa kerajaan Lubnan tidak mempunyai keupayaan untuk menyingkirkan Hizbullah, betul? Mereka mahu menjadi satu-satunya angkatan bersenjata. Mereka mahu tidak perlu berurusan dengan Hizbullah sebagai kuasa yang lebih kuat daripada tentera.
tetapi mereka tidak mempunyai keupayaan untuk melakukannya. Sekarang kita telah mendengar kenyataan daripada Presiden Ayun yang bercakap tentang fakta bahawa Israel melanggar kedaulatannya melalui serangan-serangan di sana. Tetapi sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Israel adalah satu jasa besar kepada Lubnan dengan melemahkan Hizbullah, dengan mewujudkan keadaan di mana kerajaan Lubnan boleh memasuki rundingan dengan Israel. Akhirnya, Israel sedang melakukan satu jasa yang sangat besar kepada Lubnan dan memberi peluang kepada orang Kristian yang dahulunya menguasai Lubnan. Seperti banyak bahagian lain di Timur Tengah, ia pernah dikuasai oleh orang Kristian. Peluang untuk mengembalikan negara mereka ke landasan yang betul. Tetapi saya memang pikir ada peluang bersejarah di sini untuk satu bentuk keamanan. Dan ini akan menjadi perjanjian damai rasmi yang ketiga dengan negara yang berjiran dengan Israel. Israel mempunyai perjanjian dengan Jordan yang ditandatangani pada tahun 1993 atau 94. Mereka juga mempunyai perjanjian yang ditandatangani dengan Mesir pada tahun 79, saya percaya. Ya. Dan sekarang kita melihat kemungkinan perjanjian dengan Lubnan. Dan juga terdapat kemungkinan perjanjian dengan Syria. Jadi Anda mungkin akan melihat situasi di mana Israel sebenarnya mempunyai perjanjian dengan keempat-empat jirannya. Sebenarnya Israel memang mempunyai perjanjian dengan pihak berkuasa Palestin, yaitu perjanjian Oslo. Jadi semua orang yang mengatakan bahawa Israel adalah negara yang suka berperang, sebenarnya Israel sedang mengejar keamanan, tetapi mereka melakukannya dengan menumpaskan organisasi pengganas yang mengancam keamanan itu. Sebenarnya, sepanjang beberapa hari lepas, Alex, saya telah melihat dalam talian orang Kristian dari Lubnan dan tempat lain mengucapkan terima kasih kepada Israel kerana menyerang di negara itu, menyasarkan Hizbullah. Sama seperti yang kita lihat, ramai rakyat Iran menggunakan media sosial dan tampil menyokong serta memprotes di pihak Israel. Jadi saya rasa kita sedang melihat perkara yang sama berlaku di Lubnan sekarang. Dan sekarang terdapat perbincangan yang sedang berlangsung antara Duta Israel ke Amerika Syarikat, Yechiel Leiter, serta Duta Lubnan ke Amerika Syarikat. Dan Leiter telah berkata bahawa beliau berpendapat ia mungkin mengambil masa 2 hingga 3 bulan untuk mencapai satu perjanjian rasmi yang akan merangkumi pengiktirafan sempadan dan isu-isu lain. Beliau berpendapat bahawa pada asasnya Lubnan dan Israel sudah mempunyai struktur asas untuk apa yang perlu dibincangkan dan sudah tentu butiran terperinci perlu diperhalusi. Jadi saya rasa ini memberi kemungkinan yang kuat bahawa Perdana Menteri Netanyahu akan berusaha untuk mencapai keamanan jangka panjang dengan Lubnan dan cuba menutup babak perang ini. Tetapi doktrin ketenteraan Israel tidak sama seperti sebelum 7 Oktober. Israel tidak akan berundur dengan rasa kalah seperti yang berlaku sebelum ini ketika ia berundur dari Lubnan pada tahun 80-an. Begitu juga ketika ia berundur dari Lubnan pada tahun 2006. Saya rasa Israel akan mengekalkan kehadiran keselamatan yang sangat kuat di selatan Lubnan, mungkin untuk tempoh yang lama. Tetapi Anda masih mungkin mempunyai peluang untuk memeterai perjanjian besar yang akan menjadi kemenangan untuk Perdana Menteri Netanyahu dan untuk Presiden Trump. Dan saya rasa untuk jangka masa panjang, ia juga baik untuk Lubnan. Alex, gencatan senjata dengan Lubnan dijangka tamat, saya percaya, pada hari Khamis ini. Tetapi sehari sebelum itu, yaitu pada hari Rabu, adalah penghujung tempoh 2 minggu di mana Israel, Iran dan Amerika Syarikat bersetuju untuk gencatan senjata. Dalam tempoh 24 hingga 48 jam yang lalu, Iran memutuskan untuk sekali lagi menutup Selat Hormuz. Saya sebenarnya mendengar klip audio tentang Iran yang dikatakan menyerang beberapa kapal dari India, saya percaya, yang cuba melalui Selat Hormuz. Awal minggu ini, Amerika Syarikat berkata bahawa mereka akan menyekat semua trafik maritim yang keluar dari Iran. Jadi ada sedikit ketegangan di situ. Saya ingin tunjukkan klip oleh Presiden Trump yang mengatakan bahawa Tehran bertindak sedikit licik pada hujung minggu dengan menyekat Selat Hormuz. Mereka bertindak sedikit licik seperti yang mereka lakukan selama 47 tahun. Mereka mahu menutup selat itu sekali lagi, seperti yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Mereka tidak boleh memeras ugut kita. Mereka telah berbuat sesuka hati tanpa dihukum selama 47 tahun. Mereka tidak akan terlepas lagi. Baiklah, jadi itulah Presiden Trump berkata dengan nada yang sangat ringan dan lembut mengatakan bahawa Iran bertindak sedikit licik. Gencatan senjata sepatutnya tamat pada hari Rabu. Presiden telah berubah pendirian. Kita akan bincangkan mesej yang bercampur-campur sepanjang beberapa hari lepas. Di satu pihak, beliau mengatakan rundingan berjalan lancar dengan pihak Iran. Di pihak lain pula, seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Trump sebelum ini, beliau menyatakan kita mungkin akan kembali berperang.
Itulah situasi semasa sekarang bermula dengan Iran menyekat selat tersebut pada hujung minggu lalu. Baiklah, mari kita kupas di sini. Pertama sekali, anda dapat lihat penyelewengan maklumat yang konsisten oleh Trump dan media yang sentiasa bertujuan untuk membuat semua orang, terutamanya media, sentiasa tidak bersedia. Dia sentiasa membuat media tertunggu-tunggu setiap perkataan yang diucapkannya dan itulah yang menjadikannya sebagai individu paling berpengaruh di dunia hari ini. Anda tahu, di satu pihak dia berkata, 2 minggu lepas, saya akan mengebom kamu habis-habisan dan menghantar kamu kembali ke zaman gelap. Dan kemudian di pihak lain, hari ini dia berkata, mereka bertindak licik dengan menyekat Selat Hormuz. Sekarang, apabila Iran menyekat Selat Hormuz, orang yang tidak menyokong perang pula berkata, Presiden Trump tidak sedar bahawa mereka akan menyekat Selat Hormuz. Orang Iran telah memperdayakan Presiden Amerika Syarikat di sini. Sekarang, itu memang gila kerana mana-mana pakar yang mengkaji apa yang boleh berlaku jika ada perang antara Amerika dan Iran akan memberitahu anda. Perkara pertama ialah Iran boleh menutup Selat Hormuz. Sekarang, Presiden berkata, baiklah, kamu mahu sekat Selat Hormuz? Jadi saya akan letakkan kepungan tentera laut di Selat Hormuz. Dan apa yang dilakukan ialah ia menghalang kapal-kapal Iran daripada membawa minyak dari dalam Iran dan mengeksportnya kepada anggota paksi Iran, China, Rusia yang lain ke mana sahaja mereka mahu hantar minyak. Jadi Trump kini melarang sebarang ekspor dan sebarang import. Jadi dia menyekat sekatan itu. Dan kemudian anda lihat orang berkata, oh Trump kini telah mengatasi orang Iran. Semua senario ini sebenarnya telah dirancang lebih awal. Jelas sekali 2 perkara yang Presiden Trump katakan mesti berlaku sekarang. Baiklah, katakan 3 perkara. Pertama sekali ialah komitmen untuk tidak membangunkan senjata nuklear. Kedua ialah uranium yang telah diperkaya di dalam Iran yang Amerika Syarikat mahu dapatkan akses kepadanya. Itu tidak semestinya dilakukan secara paksaan. Itu boleh dilakukan dengan lembut, katakanlah. Ia perlu dilakukan dengan berhati-hati dan penuh sensitiviti. Ini adalah bahan radioaktif dan terdapat banyak. Peralatan rumit yang perlu dibawa masuk ke sana untuk melupuskan uranium diperkaya ini. Ia perlu dibekukan, dicairkan, diekstrak, dimusnahkan di situ. Terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan. Dan yang ketiga, sudah tentu, ialah pembukaan Selat Hormuz. Saya rasa jika anda tidak melihat kemajuan dalam pembukaan Selat Hormuz dan kesediaan Iran untuk melepaskan program nuklear serta peluru berpandu balistiknya, anda mungkin akan melihat pertempuran kembali berlaku di sini. Sekarang terdapat juga pihak lain yang mengatakan perkara itu dan kita melihat kembali kepada kapal India yang telah diserap. Menurut rakaman, mereka berkata, "Hei, anda telah memberitahu kami bahawa kami boleh melalui. Dan sekarang anda menembak kami. Kami tidak akan melalui jika anda tidak memberitahu kami begitu. Tolong, berundur. Kami akan berpatah balik apa sahaja yang anda mahu, tetapi anda yang suruh kami lalu dan sekarang anda menembak kami." Jadi ada beberapa orang yang menyatakan bahawa orang yang sedang berunding itu sebenarnya tidak mempunyai kawalan ke atas selat tersebut. Dan ini adalah salah satu perkara yang saya fikirkan dan saya katakan minggu lepas itulah salah satu sebab mengapa anda sebenarnya memeterai gencatan senjata pada peringkat ini untuk melihat sama ada orang yang anda sedang berbincang itu benar-benar mempunyai kawalan. Jadi terdapat petunjuk di sini bahawa apa yang tinggal daripada kor pengawal revolusi Islam Iran sangat berpecah belah. Dan itu sebenarnya satu petanda yang baik. Jika anda mahu menuju ke arah perubahan rejim di Iran, apa yang anda mahu lihat ialah tiada mekanisme kawalan yang bersepadu. Jika anda melihat terdapat pelbagai puak yang bertindak sendiri-sendiri, itu menunjukkan kurang kestabilan, kurang kawalan dan mungkin memberi lebih banyak peluang untuk benar-benar membongkar baki rejim tersebut. Saya ingin kembali kepada isu uranium yang diperkaya. Presiden mengatakan bahawa mungkin Amerika Syarikat bersama Iran akan pergi ke bawah gunung-gunung yang telah diserang oleh Amerika Syarikat. Dan anda tahu, nampaknya terdapat uranium yang diperkaya begitu dalam di bawah gunung-gunung ini. Presiden mengatakan bahawa mungkin bersama Iran, kedua-dua negara akan pergi dan mencari uranium yang diperkaya itu dan kemudian Amerika Syarikat akan mengeluarkannya. Mari kita lihat klip ini. Seseorang berkata, bagaimana kita akan mendapatkan debu nuklear itu? Kita akan mendapatkannya dengan masuk bersama Iran, dengan ramai pengiring. Kita akan lakukan operasi itu bersama Iran. Kita akan bawa ia kembali ke Amerika Syarikat.
Jadi awak fikir itu satu kemungkinan yang boleh berlaku? Boleh awak bayangkan tentera Amerika Syarikat dan tentera Iran bekerjasama selepas semua yang berlaku bersama-sama masuk dan keluarkan uranium itu. Jika terdapat persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran, saya rasa ini akan menjadi salah satu tuntutan. Dan sudah tentu, Amerika Syarikat lebih suka masuk secara aman dan keluarkan uranium itu daripada masuk secara paksa untuk mengeluarkannya. Jadi anda tahu, ini menunjukkan bahawa masih banyak langkah yang perlu diambil di sini sebelum keseluruhan situasi ini dapat diselesaikan tanpa niat bermain kata. Dan itu termasuk membuka selat. Itu termasuk mengambil uranium. Dan bagi Israel, apa yang mereka mahu lihat sudah tentu ialah pembongkaran sepenuhnya rejim itu. Sekarang Amerika Syarikat tidak pernah mengatakan itu adalah matlamat mereka. Sudah tentu mereka telah meluluskan Israel menyerang pemimpin tertinggi Ali Khamenei dan beberapa ahli lain dalam struktur Iran, termasuk Ali Larijani, para ketua IRGC dan lain-lain. Jadi nampaknya mereka meluluskan matlamat Israel untuk menukar rejim, tetapi mereka sendiri tidak menjadikan itu sebagai matlamat. Dan mungkin bagi Amerika Syarikat itu adalah tindakan bijak kerana jika mereka gagal dalam matlamat menukar rejim, mereka boleh berkata, itu bukan matlamat kami, itu adalah matlamat Israel. Anda dengar Ketua Mossad David Barney mengatakan bahawa Israel memang ada rancangan untuk terus menggugat kestabilan rejim itu. Sekarang persoalannya ialah, bagaimana caranya untuk melakukan perkara itu? Dan apa yang kita lihat sekali lagi ialah anda tidak boleh mengalahkan mesengan di darat dengan F-35. Kita telah melihat beberapa kali drone Israel menyerang pos pemeriksaan yang dikepung. Ini adalah senjata yang jauh lebih kecil. Jadi mungkin Israel ada beberapa rancangan jika pada masa hadapan rakyat Iran mula membantah lagi. Mereka boleh menghantar beberapa drone dan menyerang pos pemeriksaan yang dikepung ini. Kita juga ingat bahawa Presiden membuat satu kenyataan samar tentang cuba membawa masuk senjata ke Iran, tetapi gagal melakukannya kerana orang yang beliau tidak sebut siapa mereka, tetapi kemungkinan besar ialah puak Kurdi Iraq tidak membawa masuk senjata-senjata itu. Jadi mungkin anda cuba menimbulkan rasa tidak percaya dan kekacauan dalam Iran dengan mempersenjatai ahli-ahli pembangkang, itu sahaja cara untuk menjatuhkan rejim ini. Jadi anda tahu, cerita ini memang belum berakhir. Tetapi saya rasa anda dapat lihat bahawa Presiden Amerika Syarikat sedang mencari jalan untuk keluar daripada bahagian ketenteraan dalam konflik ini. Sekarang, sudah tentu, apa yang baru sahaja kita bincangkan tentang apa yang Iran lakukan terhadap kapal-kapal ini dan apa yang Presiden Trump katakan ialah Iran sedang bermain-main. Itu boleh membawa kepada satu pusingan lagi di sini. Jadi saya memang fikir ada kemungkinan kuat akan berlaku satu lagi pusingan di sini. Dan saya tidak tahu bagaimana pusingan itu akan berlaku. Sama ada Amerika Syarikat menguasai Pulau Khar jauh di dalam Teluk Parsi atau serangan lain hanya untuk membuktikan sekali lagi bahawa Amerika Syarikat benar-benar serius. Ingat, Amerika Syarikat mempunyai kehadiran ketenteraan yang sangat-sangat kuat di Timur Tengah. USS Gerald Ford yang dikeluarkan daripada perkhidmatan selepas kebakaran Dobby yang berlaku di dalam kapal itu dan terpaksa menjalani pembaikan, kini akan kembali ke rantau ini. Jadi anda akan mempunyai 3 kumpulan kapal induk USS di rantau ini, mungkin seramai 10,000 atau lebih anggota Marine yang kita lihat. Jadi Amerika Syarikat masih bersedia untuk menyerang. Anda mungkin akan melihat satu lagi pusingan, tetapi saya rasa kita sedang menuju ke arah strategi penyusutan ketegangan. Anda mungkin perlu meningkatkan ketegangan sekali lagi sebelum akhirnya boleh meredakan keadaan. Jadi Alex, seperti anda katakan, ini sebahagian daripada helah mengelirukan Presiden Trump. Saya mahu orang ramai dapat melihatnya sendiri. Pertama, di sini anda ada klip Presiden Trump mengatakan bahawa bom mungkin akan mula dijatuhkan semula. Mari kita lihat klip itu. Jika anda tidak mencapai perjanjian menjelang hari Rabu apabila gencatan senjata tamat, adakah anda akan melanjutkan gencatan senjata atau anda akan mula menyerang semula? Mungkin saya tidak akan melanjutkannya, tetapi sekatan akan tetap diteruskan. Tetapi mungkin saya tidak akan melanjutkannya. Jadi sekatan akan kekal dan malangnya kita terpaksa mula menjatuhkan bom semula. Jadi anda ada klip itu daripada Presiden Trump. Dan mari kita teruskan sekarang kepada komen yang beliau buat pada awal minggu ini, bercakap tentang bagaimana Iran sangat-sangat mahukan satu perjanjian. Saya boleh beritahu anda bahawa kami telah dihubungi oleh pihak satu lagi. Mereka sangat-sangat mahu membuat perjanjian. Sangat-sangat mahu. Anda kata ia berkaitan nuklear?
Iya, berkaitan nuklir. Sangat serupa. Ya, sangat bagus. Saya rasa Anda sedang mendengar. Ia berkaitan dengan fakta bahwa mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Tentang Iran, catat ini. Iran tidak akan mempunyai senjata nuklir. Saya rasa mereka akan bersetuju dengannya. Saya hampir pasti tentang itu. Malah, saya pasti tentang itu. Jika mereka tidak bersetuju, tiada perjanjian. Tidak akan pernah ada perjanjian. Jadi Alex, itulah Presiden Trump baru-baru ini mengatakan bahawa bom mungkin akan mula dijatuhkan semula. Tetapi pada awal minggu ini, Presiden Trump bercakap tentang kemungkinan lanjutan gencatan senjata. Mungkin atau mungkin juga tidak perlu kerana perang mungkin akan berakhir sepenuhnya. Baiklah, ingat saja kita ada 2 kes terbaru di mana Presiden telah memulakan rundingan dengan Iran. Yang pertama berakhir dengan Israel melancarkan serangan pada bulan Jun. Itu adalah Perang 12 Hari, Operasi Singa Bangkit, yang diikuti dan diakhiri oleh Operasi Tukul Tengah Malam, Amerika Syarikat, dan pengeboman reaktor nuklear Ford serta Natanz. Ada rundingan ini kira-kira 7 minggu lalu, di mana Presiden berkata Iran mempunyai 10 hari untuk mencapai persetujuan. Dan mereka tidak mencapai persetujuan. Dan kemudian Amerika Syarikat melancarkan operasi Amarah Epic. Sekarang Presiden menyatakan bahawa Iran mempunyai 14 hari. Kita telah melihat bagaimana J.D. Vance, naib Presiden Amerika Syarikat, pergi ke Pakistan untuk berunding. Dia pulang dengan kecewa. Jadi saya rasa ada kemungkinan besar bahawa Presiden tidak akan melanjutkan gencatan senjata kecuali dia mempunyai alasan yang kukuh. Kecuali dia rasa seperti mereka hanya perlukan beberapa hari lagi, apa sahaja alasannya, untuk mencapai persetujuan. Saya rasa ada kemungkinan besar bahawa Presiden perlu menunjukkan bahawa dia bersedia untuk memulakan semula pertempuran. Sekarang, saya rasa atas pelbagai sebab seperti yang kita sebutkan, Presiden ingin tidak lagi terlibat dalam aspek ketenteraan konflik ini. Saya rasa sejak awal lagi beliau menjangkakan mungkin 4 hingga 6 minggu. Kempen udara di dalam Iran. Itu tidak bermakna kempen itu terhad dari segi masa. Ada objektif-objektif tertentu. Dan jika objektif itu dapat dicapai lebih awal, maka ia akan berakhir lebih cepat. Jika objektif mengambil masa yang lebih lama, ia boleh berlanjutan lebih lama. Pada masa yang sama, di sini, jika Iran tidak mahu mengambil serius Presiden itu, satu-satunya cara yang Perdana Menteri Netanyahu dapati untuk berunding ialah ketika berada di bawah serangan. Jadi mungkin konsep berhenti seketika untuk mencapai persefahaman ini sebenarnya bukanlah metodologi yang tepat. Satu-satunya cara untuk benar-benar membuat orang ikut kehendak Anda ialah ketika mereka berada di bawah serangan. Jadi apabila beliau berkata bahawa Iran sangat mahukan perjanjian, ya mereka memang sangat mahukan perjanjian ketika mereka sedang dibedil teruk. Sebaik sahaja anda berhenti, anda sebenarnya memberikan Iran lebih banyak kelebihan kerana mereka mengandaikan anda tidak mahu berperang lagi. Alex, mari kita bincangkan sedikit tentang hubungan Amerika Syarikat Israel. Anda tahu, saya dan anda telah menekankan sepanjang tempoh ini, sepanjang perang ini, bahawa tiada perbezaan antara kedua-dua negara. Presiden Trump memberikan pujian yang tinggi kepada negara Israel pada hujung minggu lalu dengan mengatakan bahawa Israel berani, tegas dan setia. Turut ada kenyataan daripada CENTCOM DAS yang mengatakan tiada rakan sepasukan yang lebih baik daripada Israel dalam perjuangan ini. Mari kita lihat klip itu. Dan tiada rakan sepasukan yang lebih baik daripada Israel. Bersama-sama, 4 pasukan udara terbaik di dunia, Tentara Udara Israel, Tentara Udara AS, serta pasukan udara Tentara Laut AS dan pasukan udara Kormarin AS telah bersama-sama mencapai dan melebihi objektif ketenteraan kita berulang kali. 2 kali dalam 2 minggu lepas, saya telah bertemu dengan Ketua Pertahanan Israel untuk memastikan kita terus benar-benar sehaluan. Dan memang begitu. Alex, itulah pujian besar daripada peringkat tertinggi kerajaan dan tentera di Amerika Syarikat terhadap negara Israel. Brad Cooper yang mengetuai CENTCOM, general yang mengetuai CENTCOM, memang sekutu yang sangat hebat kepada negara Israel. Dia memang luar biasa. Pendahulunya, Karya, juga memang luar biasa. Dan sebenarnya, CENTCOM yang paling menghargai nilai yang dibawa oleh Israel kepada Amerika Syarikat kerana merekalah yang memproses risikan yang disalurkan oleh Israel. Anda lihat apa yang sedang berlaku di Eropah sekarang. Presiden berulang kali menunjukkan betapa kecewanya beliau dengan orang Eropah. Malah tidak membenarkan Amerika Syarikat menggunakan pangkalan tentera udara yang dibiayainya di negara-negara seperti Spanyol dan lain-lain. Anda lihat United Kingdom teragak-agak sebelum membenarkan Amerika Syarikat.
menggunakan Diego Garcia dan pangkalan udara lain. Dan Anda lihat bahwa Israel benar-benar menunaikan kata-katanya. Brad Cooper menyadarinya. Saya rasa Presiden Amerika Syarikat benar-benar mengakui bahawa sama ada orang suka Israel atau tidak, Israel telah terbukti menjadi sekutu yang sangat hebat kepada Amerika Syarikat. Dan saya teringat bahawa ini adalah sesuatu yang bekas Duta Israel ke Amerika Syarikat, Ron Dermer, katakan berulang kali. Beliau berkata sama ada orang boleh percaya atau tidak bahawa Israel akan terlibat dalam dekad akan datang. Dan beliau telah mengatakan ini sejak beberapa tahun lalu, bahawa Israel akan menjadi sekutu terbaik yang dimiliki oleh Amerika Syarikat. Dan saya juga ingin melihat bantuan ketenteraan dan kita akan bincangkan tentang itu sebentar lagi. Tetapi Anda tahu, orang ramai mengadu tentang bantuan ketenteraan yang telah diberikan oleh Amerika Syarikat kepada Israel selama ini. Dan lihat saja apa yang telah berjaya dilakukan oleh Israel dengan bantuan itu. Amerika Syarikat memberikan berbilion-bilion dolar kepada negara lain yang tidak memperbaiki kedudukan ekonomi dan strategik mereka dengan dana tersebut. Di sini Israel, ya, mereka telah menerima wang daripada Amerika Syarikat untuk bantuan ketenteraan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka telah berkembang menjadi sebuah kuasa dunia yang maju. Dan apabila Amerika Syarikat berkata, mari kita berperang, mari kita lakukan sesuatu, Israel sentiasa bersama mereka, bahu-membahu. Dan anda lihat, Presiden sedang mengucapkan tahniah kepada Israel atas kesediaannya untuk mempertaruhkan juruterbangnya sendiri, mempertaruhkan peralatannya sendiri, dan melakukan apa yang perlu. Ini bukan hanya membiarkan Amerika Syarikat melakukan kerja kotor, Israel turut turun padang. Brad Cooper telah menjadi sekutu yang hebat kepada negara Israel. Dia juga mengakuinya. Mari kita bincangkan mengenai bantuan itu, khususnya senjata kepada Israel. Senat Amerika Serikat telah menolak cadangan minggu ini untuk menghalang penjualan senjata berat kepada Israel. Ramai orang mengatakan cerita terbesar di sini, walaupun ia telah disekat, ialah rekod seramai 40 senator Demokrat menyokong penghentian penjualan senjata kepada Israel. Anda bercakap tentang jentolak berperisai, bom berat dan sebagainya. Apa pendapat anda tentang hakikat bahawa kini terdapat 40 senator Demokrat yang mengatakan mereka mahu menghentikan bantuan tertentu kepada Israel? Sebenarnya, ini bukan bantuan kepada Israel. Kita bukan bercakap tentang bantuan senjata kepada Israel. Kita bercakap tentang penjualan senjata. Jadi itu sesuatu yang sangat berbeza, betul? Mungkin ada perdebatan yang sah pada ketika ini, terutamanya selepas Israel membuktikan betapa kuatnya mereka. Anda boleh kata, baiklah, Israel tidak memerlukan bantuan ketenteraan. Mereka tidak memerlukan 3.8 bilion dolar yang datang dari perbendaharaan AS ke Israel. Sekarang untuk makluman, keseluruhan 0.8 bilion daripada 3.8 bilion dolar itu dibelanjakan di Amerika Syarikat untuk peralatan buatan Amerika. Peralatan, perkara yang sangat penting. Jadi ini adalah subsidi langsung kepada syarikat pertahanan AS. Tetapi walaupun anda mahu katakan Israel tidak memerlukan subsidi itu, Israel sepatutnya membeli dari Amerika Syarikat. Okey, biarkan Israel gunakan wangnya sendiri dan beli senjata dari Amerika Syarikat. Kini ada 40 senator Demokrat. Dan ingat bahawa Parti Demokrat merekalah selama bertahun-tahun yang menjadi parti pro-Israel. Orang ramai, Yahudi Amerika, ramai antara mereka yang liberal dan menganggap Demokrat sebagai penyokong kuat Israel, sentiasa beranggapan bahawa Republikan tidak akan pernah menjadi penyokong setia Israel. Dan bagaimana keadaan telah berubah, walaupun kini kita mula melihat sedikit perubahan semula. Tetapi 40 orang senator ini berkata, kita tidak sepatutnya menjual peralatan ketenteraan kepada Israel. Dan bila anda bercakap tentang peralatan ketenteraan, sekarang sebahagiannya adalah bom berat. Okey, kita bercakap tentang 12,000 bom berat yang seberat 450 kilogram. Tetapi kemudian anda juga bercakap tentang penjualan jentolak D9. Anda kata jentolak digunakan di Gaza untuk meratakan rumah. Jadi kita tidak akan jual. Kita tidak akan benarkan Israel membeli jentolak dari Amerika Syarikat. Okey, jadi itu menakutkan. Dan apa yang anda lihat ialah kita nampak Jake Sullivan. Saya tak pasti sama ada kita ada klip yang menunjukkan dia kata bahawa dia fikir 40 senator Demokrat itu membuat keputusan yang betul. Saya sebenarnya telah memberitahu beberapa ahli yang sedang memikirkan tentang undian mengenai resolusi-resolusi ini, bahawa situasi seperti yang berlaku hari ini selepas kegagalan gencatan senjata pada bulan Mac bermakna undian untuk menahan penghantaran senjata kepada Israel adalah satu pendirian yang sangat munasabah. Itu adalah pendirian yang saya akan sokong.
Ini adalah topik perbualan dalam kalangan Demokrat sekarang, bahawa Netanyahu menyeret Presiden Trump ke dalam peperangan. Jadi jika anda tidak menyokong Presiden Trump diseret ke dalam peperangan, maka anda tidak sepatutnya menyokong negara yang menyeret Amerika Syarikat ke dalam peperangan untuk memiliki senjata ofensif. Malah jentolak pun, anda tidak sepatutnya menyokongnya. Jadi saya rasa itu adalah situasi yang sangat-sangat menakutkan. Dan ini adalah bukti, sekali lagi, bahawa Israel perlu, pertama, menyimpan sebanyak mungkin yang mereka boleh. Ia sangat bertuah untuk Israel. Saya rasa ada 63 senator yang mengundi untuk membenarkan penjualan itu. Seperti mereka menyekat cadangan ini atau memveto cadangan ini, membatalkan cadangan ini untuk menyekat penjualan senjata kepada Israel. Ada 40 senator yang menentang penjualan itu. 7 senator, termasuk John Fetterman, mengundi untuk meneruskan penjualan senjata kepada Israel. Dan kemudian saya rasa ada kira-kira 63 orang Republikan. Adakah kiraan itu betul? Kedengaran baik? Itu Anda tahu, bermakna penjualan senjata ini kepada Israel boleh diteruskan. Jadi Israel, apa yang mereka perlu lakukan dalam tempoh di mana Senat, Kongres dan pentadbiran masih menyokong Israel? Ini tempoh 2,5 tahun. Simpan stok, simpan sebanyak mungkin. Pastikan semua simpanan dan gudang penuh untuk perang yang akan datang, kerana anda pasti akan memerlukannya suatu masa nanti. Dan pada masa yang sama, bangunkan keupayaan secepat mungkin untuk persenjataan, malah untuk pertahanan peluru berpandu, malah untuk jentolak. Anda perlu cari jalan bagaimana untuk mendapatkan peralatan ini dari negara lain, sama ada dari India, Afrika, atau di mana sahaja anda boleh dapatkannya. Kerana anda tidak boleh bergantung kepada Amerika Syarikat untuk jangka masa panjang, bukan sahaja untuk memberi bantuan ketenteraan kepada Israel, malah untuk berkemungkinan menjual senjata kepada Israel. Alex, saya hanya mahu fokus kepada 40 senator Demokrat ini. Saya berpendapat bahawa senator-senator ini secara literal meletakkan nyawa dalam bahaya, iaitu askar IDF Israel. Mereka pada dasarnya berkata, kami tidak akan memberikan anda jentolak pun untuk menjalankan perobohan yang diperlukan terhadap kubu kuat pengganas di sana, bangunan-bangunan di Gaza. Dan mereka pada dasarnya berkata, mereka lebih rela Anda membahayakan askar Anda sendiri. Dan itu sama sekali tidak boleh diterima bahawa kita sudah sampai ke tahap ini. Saya rasa mereka juga membahayakan Amerika. Kerana jika Presiden Amerika Syarikat Brad Cooper, Pete Hegseth serta yang lain berkata bahawa Israel adalah sekutu terbaik yang Amerika boleh ada, baiklah. Itu termasuk perkongsian risikan. Itu termasuk berdiri bersama-sama, terbang bersama-sama dengan tentera udara AS. Jika Amerika Syarikat akan berpaling tadah terhadap Israel dan berkata, hey, kami tak mahu pun jual kepada kamu di pasaran terbuka. Jika Israel berkata mereka sanggup membeli dan menjadi pelanggan yang baik, itu akan merosakkan pakatan tersebut. Dan saya rasa para senator Demokrat ini tahu bahawa tujuan itu adalah untuk merosakkan pakatan Amerika dengan Israel. Dan akhirnya, jika anda utamakan Amerika, anda mahu mempunyai sekutu. Eropah tidak lagi membuktikan diri sebagai sekutu Amerika Syarikat. Kita sedang melihat perkara itu. Kita akan bincangkan sebentar lagi. Ya, kita patut bincangkan itu. Ya. Tetapi anda tahu Amerika didahulukan bukan bermaksud Amerika bersendirian. Dan jika orang fikir bahawa Amerika bersendirian itu adalah Amerika didahulukan, maka Amerika Syarikat mungkin akan keseorangan dalam dunia ini. Jadi ini mengenai Itali yang anda maksudkan di sini dan pembatalan memorandum persefahaman yang ditandatangani pada tahun 2003 dengan Israel. Perjanjian itu menyediakan rangka kerja untuk kerjasama dalam industri pertahanan dan dasar perolehan, import, ekspor, serta transit peralatan ketenteraan pertahanan. Jadi negara Itali, yang dipimpin di sini oleh Perdana Menteri Giorgio Meloni, mengatakan mereka tidak akan memperbaharui memorandum persefahaman ini dengan negara Israel. Mereka sedang menunggu giliran. Itulah dia. Sebenarnya, ada persoalan tentang apa maksud sebenar perkara ini dalam amalan. Maksud saya, kenyataan itu sangat berani dan ia mendapat perhatian utama seperti yang diinginkan. Apa yang dikatakan oleh Meloni, bukannya beliau berkata bahawa beliau membatalkan perjanjian senjata antara kedua-dua negara. Beliau berkata apa yang beliau lakukan ialah menggantung satu klausa dalam kontrak yang akan menyebabkan pembaharuan automatik memorandum persefahaman itu. Sekarang, terdapat laporan berbeza yang menyatakan bahawa ini baru sahaja diperbaharui secara automatik sebelum ini. Beliau berkata begitu bermakna memorandum persefahaman itu telah diperbaharui. Dan dalam 5 tahun dari sekarang, beliau mengatakan bahawa ia tidak akan diperbaharui secara automatik, bermakna ia perlu dibawa untuk pertimbangan sebelum boleh diperbaharui.
Jadi secara praktikal, mungkin tiada apa-apa di sini. Kami melihat Guidon Sar, Menteri Luar Israel, memberi respon dengan mengatakan bahawa sebenarnya tiada perjanjian senjata yang konkret antara kedua-dua negara. Hanya terdapat kerangka umum memorandum persefahaman. Dan terdapat sedikit perbalahan antara Yair Lapid, Ibrani, yang menunjukkan bahawa Israel telah kehilangan Itali, mengatakan bahawa Itali mempunyai kepimpinan sayap kanan di Eropah dan bahkan kepimpinan sayap kanan di Eropah pun sedang menjauhkan diri daripada Israel. Tetapi saya rasa apa yang anda lihat di sini ialah Meloni yang akan menghadapi pilihan raya tidak lama lagi sebenarnya sedang cuba untuk mendekati negara-negara Eropah Barat, mendekati Perancis, Spanyol dan UK. Kerana seperti banyak tempat lain, walaupun beliau berhaluan kanan, penduduknya tidak begitu pro-Israel. Saya pernah berada di jalan-jalan Rom dan melihat lambang swastika di jalanan. Ia bukanlah sebuah negara yang benar-benar pro-Semitik. Jadi Meloni kini seolah-olah beralih semula dan cuba menunjukkan sesuatu. Walaupun dengan kenyataan mereka, walaupun ia tidak begitu berasaskan kepada butiran, bahawa beliau bukanlah jenis sekutu yang Israel mahu ada di Itali. Mari kita kekal di Eropah. Jika boleh Alex, semasa kita sedang merakam minggu lepas, terdapat pilihan raya di Hungary dan Viktor Orban, penyandang jawatan di sana, akhirnya tewas dalam pilihan raya itu. Sekarang anda sedang bercakap tentang sekutu terkuat Israel di Eropah. Dan persoalannya sekarang ialah bagaimana hubungan itu akan kelihatan sekarang setelah ada kepimpinan baharu di Hungary. Ya, Viktor Orban ialah sekutu terkuat Netanyahu. Netanyahu, Orban juga merupakan sekutu terkuat Trump di Eropah. Peter Magyar yang merupakan seorang konservatif. Dia berasal dari parti Viktor Orban, walaupun dia telah menyatakan bahawa dia tidak akan bersikap seantagonis Viktor Orban terhadap kesatuan Eropah. Maksud saya, dia seperti calon anti rasuah, calon anti monopoli, menyatakan bahawa parti Orban seolah-olah memonopoli media dan telah mengambil sebahagian daripada semak dan imbang demokrasi. Tetapi dia sendiri adalah seorang konservatif. Dan Peter Magyar sebenarnya telah membuat panggilan dengan Perdana Menteri Netanyahu hanya beberapa hari selepas kemenangannya. Dan Magyar juga telah melanjutkan, menghulurkan jemputan kepada Netanyahu untuk datang ke Hungary. Dan anda akan ingat bahawa selepas Mahkamah Jenayah Antarabangsa mengeluarkan waran tangkap terhadap Benjamin Netanyahu, Netanyahu telah pergi ke Hungary untuk bertemu Viktor Orban. Dan Orban mengumumkan pada masa itu bahawa Hungary menarik diri daripada Mahkamah Jenayah Antarabangsa dan berjanji kepada Netanyahu bahawa beliau boleh mendarat dengan selamat di Eropah. Ini mungkin salah satu-satunya tempat di mana Netanyahu boleh mendarat di Eropah tanpa ancaman penahanan. Dan kemudian apabila Netanyahu terbang dari Hungary kembali ke Amerika Syarikat, mereka tidak terbang melalui ruang udara negara Eropah lain kerana bimbang negara-negara tersebut mungkin mengarahkan pesawat itu mendarat ketika berada di ruang udara mereka. Masih belum pasti sama ada Peter Magyar akan menjadi sekutu kuat Israel. Beliau telah berkali-kali menyatakan bahawa beliau tidak berniat untuk merosakkan hubungan antara Hungary dan Israel. Dan juga di Hungary terdapat komuniti Yahudi yang sangat besar, iaitu yang ketiga terbesar di seluruh Eropah yang tinggal di Hungary. Dan secara umumnya, komuniti Yahudi yang paling selamat yang tinggal di Eropah. Kami tahu bahawa Magyar baru-baru ini melalui proses pilihan raya dengan menghadiri 4 pertemuan bersama ahli-ahli terkemuka komuniti Yahudi Hungary dan berikrar untuk melindungi komuniti itu agar kekal selamat. Jadi nampaknya banyak kenyataan yang dibuat oleh Magyar pada awalnya menunjukkan bahawa dia mahu orang Yahudi kekal selamat di Hungary. Dia mahu Hungary terus menjadi destinasi untuk pelancong Israel yang ingin berasa selamat apabila mereka ke Eropah. Dan dia sanggup mengekalkan hubungan dua hala yang rapat dengan negara Israel. Tetapi itu tidak semestinya bermakna Magyar akan secara automatik memveto undang-undang atau polisi anti-Israel yang dikemukakan dalam kesatuan Eropah. Sesuatu yang Israel boleh harapkan daripada Viktor Orban sebelum ini. Alex, sepanjang beberapa bulan lepas, jelas sekali kita banyak bercakap tentang Iran. Kita juga telah bercakap tentang Hezbollah, Lebanon, tetapi masih ada satu lagi medan dalam perang ini, iaitu Gaza. Tentera IDF masih mengawal lebih kurang 53% jalur Gaza. Laporan minggu ini menunjukkan bahawa pegawai kanan AS pegawai telah menyertai rundingan langsung dengan Hamas di Kahirah
dengan delegasi AS diketuai oleh Arya Lightstone yang merupakan penasihat utama David Freeman, Duta Besar David Freeman, ketika Duta Besar Freeman berada di Israel. Apa yang boleh kita simpulkan daripada rundingan ini? Rundingan langsung antara organisasi pengganas Hamas dan AS berkaitan dengan gencatan senjata. Sebenarnya, Hamas mengatakan bahawa mereka masih tidak berniat untuk melucutkan senjata, sesuatu yang sering kita bincangkan semasa kita melalui fasa-fasa perjanjian gencatan senjata. Pertama sekali, menarik untuk diperhatikan bahawa bukan Steve Witkoff dan Jared Kushner yang berunding dengan Hamas di sini. Ia adalah Arya Lightstone, yang kami kenal sangat baik di Israel. Seperti yang Anda sebutkan, beliau adalah ketua staf kepada Duta Besar Friedman. Saya akan katakan dia sangat sehaluan dengan pandangan David Friedman mengenai Israel. Dia sudah lama menjadi sahabat. Saya rasa dia mempunyai hubungan yang baik dengan Perdana Menteri Netanyahu. Mungkin Netanyahu malah lebih mempercayai Lightstone sedikit lebih pada ketika ini berbanding dia mempercayai Witkoff atau Kushner. Ini adalah perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan. Tetapi Witkoff telah meredakan bahagian rundingan ini. Apa yang jelas ialah pasukan penstabilan antarabangsa masih belum menjadi kenyataan. Hamas menuntut supaya mereka mengekalkan senjata mereka. Mereka tidak bersetuju untuk melucutkan senjata. Tapi anda lihat, tanpa pelucutan senjata, tidak akan ada sebarang pembinaan semula di dalam jalur Gaza. Itu adalah tuntutan Israel. Bukan sahaja Gaza perlu dinyah militarkan, malah juga dinyah radikalkan. Kami tidak melihat sebarang petanda mengenai perkara itu sekarang. Dan Anda ada Hamas dan rakyat Gaza yang hanya terperangkap dalam bencana yang mereka sebabkan akibat serangan 7 Oktober dan kegagalan mereka untuk menunaikan tanggung jawab di bawah gencatan senjata 20 perkara ini. Jadi, apa yang Anda lihat? Anda melihat Israel mengekalkan pegangan mereka ke atas 53% daripada jalur Gaza. Buat masa ini, kita tidak melihat sebarang petunjuk bahawa status quo akan berubah. Apa yang mungkin berlaku ialah begini, dan memang begitulah perang ini berlangsung. Okey? Kita telah melihat banyak kali di mana Netanyahu telah mengarahkan tentera masuk ke satu kawasan hanya untuk menghentikan operasi di kawasan itu dan bergerak ke kawasan lain. Jadi Anda mungkin berada dalam situasi sekarang di mana perang Iran sedang berakhir atau hampir tamat. Barisan hadapan di Lubnan kini berada dalam gencatan senjata dengan rundingan langsung ke arah mungkin satu bentuk persefahaman jangka panjang antara Israel dan Lubnan. Anda mungkin akan melihat IDF kini beralih semula ke barisan hadapan di Gaza dan menangani Hamas dengan tentera darat. Dan sekali lagi seperti yang kami katakan sebelum ini, Anda sebenarnya tidak boleh memusnahkan mesengan dengan F-35. Jadi Anda mungkin akan melihat IDF terpaksa masuk dan melakukan operasi darat di mana mereka perlu terlibat dalam pertempuran senjata api dengan para operatif Hamas ini. Sekarang ada alasan yang kukuh untuk dipertimbangkan, yaitu jangan lakukannya. Biarkan Hamas berkeliaran. Mungkin ada 10.000, 20.000 senapang mesin jika mereka mahu menakut-nakutkan penduduk Gaza. Selagi mereka tidak menjadi ancaman langsung kepada orang awam Israel, yang mana mereka memang tidak, biarkan ia kekal begitu. Cipta satu situasi di mana rakyat Gaza akan menuntut untuk keluar dari Gaza kerana Anda tidak menghantar wang dan peralatan berat untuk memajukan pembinaan semula kawasan itu selagi Hamas masih bersenjata. Jadi akhirnya, apa yang Anda mungkin mahu ialah melihat rakyat Gaza yang tidak mahu hidup di bawah pemerintahan Hamas merayu untuk keluar atau bangkit cuba mengambil alih daripada anggota Hamas itu. Kenapa Israel perlu mempertaruhkan nyawa askar-askarnya sendiri selama berbulan-bulan? Terutamanya jika Israel melakukannya, jika Israel sekali lagi menghantar tentera ke dalam Gaza, Anda tahu apa yang akan berlaku? Akan berlaku kecaman besar-besaran antarabangsa terhadap Israel dan usaha menafikan legitimasi Israel. Jadi, mungkin mengekalkan status quo di Gaza adalah senario terbaik. Kami pasti akan terus mengemas kini penonton kami mengenai perkara itu. Dan Alex, kita akan akhiri rancangan minggu ini dengan beberapa berita positif, sesuatu yang memang saya suka. Javier Milei, Presiden Argentina, dijadwalkan tiba di Israel lewat hari ini. Kini hari Ahad. Dan tenaga positif seperti itu, hubungan positif yang Israel ada dengan Milei. Bercakap tentang pembukaan kedutaan Argentina di ibu kota kita, Baitul Maqdis. Bercakap tentang kemungkinan El Al mempunyai penerbangan terus dari Tel Aviv ke Buenos Aires.
Dia muncul di Channel 14 pada hujung minggu, Milei, bercakap tentang hubungan yang luar biasa ini dan sokongan terhadap Israel, sokongan terhadap orang Yahudi. Benar-benar seorang sahabat sejati. Sangat bagus dapat menampilkan beliau dalam program kita. Ya, Milei melakukan satu temu bual yang sangat baik dengan rakan kita di Channel 14 Libya, Alon, yang merupakan wartawan mereka di Washington. Milei, Anda tahu, ini adalah kali kedua beliau datang ke Israel sejak beliau juga menerima hadiah Yayasan Genesis, saya rasa lebih kurang setahun yang lalu. Jadi apa yang kita lihat? Minggu ini kita lihat Presiden Trump bercakap tentang Israel sebagai petikannya, sekutu yang hebat. Dalam 48 jam sebelum perang ini bermula, kira-kira 7 minggu yang lalu, kita ada Perdana Menteri Narendra Modi dari India datang ke Israel. Anda tahu, saya rasa India boleh menjadi salah satu sekutu terpenting Israel. Dan sekarang Anda lihat di sini, Javier Milei di tengah-tengah gencatan senjata ini datang ke Israel. Sekarang memang waktu yang berisiko untuk datang, betul? Mungkin permusuhan akan bermula semula dengan Iran. Mungkin juga dengan Lebanon. Tetapi Javier Milei berkata, tidak, saya tetap akan datang. Dan dia datang untuk menerima anugerah daripada Presiden Israel. Saya rasa dia akan menerima pingat kehormatan Presiden. Dia akan menyalakan obor pada Hari Kemerdekaan Israel, upacara Yom Ha'atzmaut. Jadi Anda tahu, Israel memang mempunyai beberapa sekutu yang sangat berkuasa di dunia. Walaupun negara-negara yang, saya boleh katakan, sedang menuju kehancuran sendiri, seperti negara-negara di Eropa Barat. Parti Demokratik dan yang lain, Anda tahu, sedang menjauhkan diri daripada Israel, negara-negara yang sedang meningkat naik. Sekarang, Argentina dulu berada dalam keadaan teruk. Jadi, tiada pilihan lain. Anda tahu, satu-satunya arah yang mereka boleh pergi, Anda tahu, di bawah Milei, saya rasa, adalah ke atas. Maksud saya, mungkin itu tidak benar sepenuhnya. Mereka mungkin boleh jadi lebih teruk, tapi Milei telah, Anda tahu, cuba membawa Argentina kembali ke arah yang lebih dihormati. Anda tahu, India di bawah Modi ialah sebuah negara yang sedang menjadi kuasa ekonomi besar dan Presiden Trump, Anda tahu, cuba untuk, Anda tahu, meningkatkan status kuasa besar Amerika Syarikat. Jadi Israel memang mempunyai beberapa sekutu yang berkuasa dan ia sesuatu yang menggembirakan. Dan saya rasa rakyat Israel layak menerima lawatan diplomatik seperti ini, terutamanya apabila kita menghampiri Yom HaZikaron, Hari Peringatan Israel dan Hari Kemerdekaan Israel yang akan tiba minggu ini. Jadi Alex, akan menjadi sesuatu yang hebat jika kita dapat membawa Presiden Argentina ke studio JNS TV di sini. Pada masa yang sama, saya kata saya ingin mengakhiri dengan itu, tetapi saya akan rasa bersalah jika kita tidak bercakap tentang hakikat bahwa minggu ini di Israel, ia adalah hari peringatan Yom HaZikaron. Dan kemudian kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Yom Ha'atzmaut. Dan ia memang minggu yang sangat berkesan dan penuh emosi. Saya rasa tiada tempat lain di dunia yang mengalami perubahan dari saat paling rendah ke saat paling tinggi seperti ini. Berikut adalah beberapa statistik. Malangnya, sejak awal, saya percaya sejak awal tahun 1940-an, seramai 25.644 askar telah terkorban, membuat pengorbanan tertinggi di sana. Angka itu juga termasuk mangsa keganasan. Dalam tahun lepas sahaja, 170 askar IDF terkorban dalam pertempuran dan 79 orang terbunuh dalam serangan pengganas. Memang minggu yang cukup luar biasa dan penuh emosi di negara Israel. Ia memang sukar untuk digambarkan kepada mereka yang belum pernah berada di sini semasa hari peringatan dan hari kemerdekaan. Ya, pertama sekali ini memang satu perjalanan roller coaster yang gila sepanjang 2,5 tahun lepas sejak 7 Oktober. Banyak pergolakan, kebimbangan. Jadi sebab inilah tentera rakyat. Ia adalah tentera awam, di mana orang ramai dipanggil untuk berkhidmat dalam pasukan simpanan, di mana anda mempunyai anak lelaki, suami, abang dan kakak yang berkhidmat dalam tentera. Ia adalah kebimbangan bersama setiap kali anda menghantar orang tersayang untuk berperang, dan orang ramai perlu hidup dengan perkara itu. Dan kami melihat 170 orang terbunuh tahun lalu. Ramai lagi yang cedera. Dan kadang-kadang kecederaan ini adalah serius, walaupun ia dipanggil sederhana. Kecederaan sederhana sebenarnya sangat serius, kadang-kadang boleh mengubah hidup seseorang. Anda mempunyai ratusan, jika tidak ribuan, orang yang kehilangan anggota badan dan lain-lain yang telah menderita akibat berperang dalam peperangan ini. Dan di sini di Israel, kita memang mempunyai tradisi yang sangat unik untuk meletakkan hari peringatan dan hari kemerdekaan bersebelahan
Satu terus masuk ke satu lagi. Dan saya rasa ia sangat berbeza. Ini adalah sesuatu yang saya tulis tentangnya bertahun-tahun lalu di JNS. Di Amerika Syarikat, saya rasa kebanyakan rakyat Amerika tidak secara langsung mengenali seseorang yang telah dikerahkan ke medan perang sebenar. Dan jika mereka mengenali seseorang, mereka tidak mengenali ramai orang yang telah dikerahkan ke medan perang sebenar. Jelas sekali, ramai orang memang ada, tetapi saya boleh katakan secara keseluruhan, majoriti orang tidak terlibat dalam medan perang sebenar. Mereka tidak mempunyai orang tersayang yang berada di medan perang sebenar. Dan hari peringatan di Amerika Syarikat sudah tentu ada perarakan veteran perang dan sebagainya. Dan terdapat upacara di bandar-bandar. Tetapi saya akan katakan sekali lagi, bagi kebanyakan rakyat Amerika yang tidak mengambil bahagian dalam upacara-upacara ini, apakah hari peringatan itu? Hari peringatan ialah hari membeli belah komersial dengan jualan besar-besaran. Beli 2, dapat 1 percuma. Ia adalah hari di mana Anda ada permainan baseball. Hujung minggu, Indianapolis, 500 kan? Hujung minggu, hari peringatan. Jadi ia adalah hujung minggu 3 hari. Ini kali pertama di New Jersey di mana orang ramai pergi ke pantai Jersey Shore. Maksud saya, ini memang hujung minggu 3 hari. Dan di sini di Israel, kami sedar bahawa kemerdekaan kami dibayar dengan darah orang tersayang dan askar-askar kami. Dan setiap orang di negara ini, tiada seorang pun yang tinggal di negara ini yang tidak kenal. Ketika kita bercakap sekarang, ramai orang sedang berkhidmat dalam pertempuran. Yang tidak kenal seseorang yang terbunuh dalam pertempuran, atau terkesan dengan kematian seseorang yang terbunuh dalam pertempuran, atau kenal seseorang, atau ramai orang yang terbunuh atau cedera dalam serangan pengganas. Baik, jadi hari peringatan adalah hari yang sangat suram dan sangat-sangat serius, yang kemudian terus beralih kepada hari kemerdekaan ini. Jadi kita mengakui bahawa kematian-kematian ini bukanlah sia-sia. Juga bahawa nyawa mereka menjadi harga yang dibayar untuk mendapatkan kedaulatan Israel. Dan malangnya, kita masih perlu membayar untuk kemerdekaan kita dengan nyawa para askar. Kerana kita masih terus mempunyai musuh-musuh ini di seberang sempadan kita dan juga di dalam sempadan kita, seperti di sekitar dan di dalam sempadan kita. Dan saya rasa semua rakyat Israel berharap untuk satu hari di mana kita boleh mengatakan bahawa tiada seorang pun askar yang terkorban dalam pertempuran aktif antara 1 tahun ke tahun berikutnya. Inilah sebenarnya yang kami harapkan. Tetapi kita beralih daripada hari yang suram ini kepada sambutan yang unik ini, yang saya katakan jauh lebih bermakna di Israel berbanding 4 Julai, iaitu Hari Kemerdekaan ini. Dan Anda akan melihat rakyat Israel di seluruh negara memanggang, meraihkan, dan mudah-mudahan buat pertama kali dalam tempoh yang lama melakukan semua ini tanpa ancaman serangan kerana kita mempunyai gencatan senjata di semua front. Dan mudah-mudahan ketenangan itu akan berterusan untuk jangka masa panjang. Hari ini saya ingin mengucapkan kepada Anda dan semua orang di luar sana hari peringatan yang bermakna, Yom HaZikaron, dan kemudian Hari Kemerdekaan Israel yang sangat meriah. Itu sahaja masa yang kita ada untuk Jerusalem Minute minggu ini. Josh Haston di sini, koresponden untuk JNS News, bersama Alex Trayman di JNS TV di sini di Baitul Maqdis. Saya ingin memberi penghargaan kepada orang-orang di belakang tabir di sini. Arnold Rogalenter sedang mengendalikan papan kawalan. Yuri Sveretsky, pengguru Stesen, penerbit kami, Zach Sickerman, Ryan Lishitz, dan Barbara Khamenov. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan di JNS TV. Oh, jangan lupa, langgan. Langgan kandungan hebat yang disediakan oleh JNS di JNS TV. Berikan kami super thanks. Layari jns.org untuk berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Semoga minggu Anda hebat semua. Kita jumpa lagi minggu depan.